Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman wa hikmah. Hari ini kita bincang tentang Islam liberal. Akhir-akhir ini muncul pula ajaran baru yang meletakkan jenama Islam bersamanya, iaitu dinamakan Islam liberal. Mengikut pengaruh Barat, disebut dengan liberalisme, yang berkonsepkan kebebasan daripada ikatan agama dan akhlak, bagi membebaskan manusia bergerak maju, mencapai kejayaan hidup dalam segala lapangan. Asal ajaran ini ditujukan terhadap agama Kristian di Barat, yang telah pun mencipta fahaman sekularisme. Tetapi ada lagi di kalangannya yang masih berhubung dengan agama dan akhlak, yang dianggap menyekat kebebasan manusia dan menghalang kemajuan. Termasuk di perancangan musuh Islam menentang Islam dari dalam. Dulu kita baca tentang Qadiani, satu agama baru yang ditajuk oleh British, dibawa oleh Mirza Ghulam Ahmad daripada India. Dibiaya, diberi kemudahan untuk menyebarkan ajaran seluruh dunia. Memakai Quran yang dipinda, yang diubah. Kononnya Nabi baru untuk menyesatkan umat Islam. Qadiani gagal. Orang bodoh saja ikut. Orang jahil, orang yang berkepentingan. Sekarang ini dicipta pula Islam liberal. Diletakkan nama Islam. Berkonsepkan liberalisme yang ditajuk oleh Barat, yang berkonsepkan sekularisme. Satu fahaman yang kita dah baca dulu, lahir dalam masyarakat Kristian. Oleh kerana agama Kristian yang dibawa ke Barat itu agama yang tidak sempurna, tidak cukup, dipinda lagi, diubah, diselewengkan. Kerana Nabi Isa AS diutuskan oleh Allah kepada Bani Israel, diwahyukan kitab Injil, dan diperintah beramal dengan kitab Taurat yang sudah diwahyukan kepada Nabi Musa AS. Nabi Isa diutuskan kepada kaum Bani Israel yang sudah ada kitab Taurat. Setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit, orang Yahudi gagal membunuhnya. Sahabat-sahabatnya yang setia Hawariyun berpegang dengan ajaran secara bersembunyi kerana tekanan kezaliman yang sangat dahsyat. Malangnya terdapat kalangan orang Yahudi menggunakan nama Nabi Isa, dipinda ajarannya sehingga menjadi murtad, menganggap Isa anak Tuhan dan sebagainya, banyak macam lagi. Ajaran ini dibawa ke Rom yang menakluk Palestin di masa itu. Maka Raja Rom sesuaikan ajaran itu dengan
fahaman dia. Kemudian berlakulah pemisahan antara agama dengan urusan dunia pemerintahan. Apabila ajaran Kristian itu tak mampu mengatasi, menyelesaikan masalah pemerintahan, politik dan kehidupan manusia. Di samping dunia barat yang terpengaruh dengan tamadun Islam, memasuk kemajuan sains dan teknologi, berlaku revolusi industri di barat. Oleh kerana agama Kristian tak ada panduan dalam masalah sains dan teknologi, berlaku pula pemisahan antara agama dengan sains dan teknologi. Di sinilah diciptakan sekularisme, memisahkan agama dengan urusan dunia. Terdapat di kalangan penganut Kristian menganggap agama menghalang kemajuan. Banyak larangan-larangan, banyak sekatan. Itu agama Kristian, bukan agama Islam. Akhirnya, mereka tinggalkan agama. Satu pihak lagi pula, agama itu ada, tapi diubah. Diubah supaya sesuai dengan liberalisme, kebebasan manusia. Banyak perkara yang diharamkan, dianggap menyekat kemajuan dan sebagainya. Akhirnya berlakulah liberal dalam agama Kristian. Sehingga jadi hanyut. Daging babi yang haram jadi halal. Arak yang haram jadi halal. Pergaulan bebas. Macam-macam padri pun salah laku. Kita saksikan pada hari ini. Itu berlaku dalam masyarakat Kristian. Mereka berusaha mempengaruhi umat Islam dengan teori yang sesat ini. Maka beberapa istilah yang disebut dalam Islam dikelirukan dengan menggunakan akal tanpa merujuk kepada petunjuk yang bersumberkan ajaran Islam yang mengawasinya. Di antaranya mengambil kesempatan daripada kesempurnaan Islam yang berkonsepkan alam sejagat, universal, kebebasan atau kemerdekaan, keadilan, persamaan, al-musawah, keseragaman dan akhirnya rahmatan lil alamin dan lain-lain, dengan pendekatan yang mengheret keluar daripada landasan akidah, syariat dan akhlak yang sempurna dalam ajaran Islam. Perlu diketahui dalam Islam ni ada dua bagi ajaran. Yang pertama, sawabit, yang tetap. Rukun-rukun agama. Rukun-rukun iman. Ini tetap. Tak berubah. Perkara asas dalam kehidupan, batas sempadan, halal dan haram, ini tetap. Tak boleh ubah. Perkara yang tak mungkin dicapai oleh akal manusia, Allah Ta'ala tetapkan. Termasuklah halal dan haram. Rukun-rukun tu mungkin payah nak faham halal dan haram ni. Orang tak nampak mengapa daging babi itu diharamkan. Hari ini baru orang tahu ada penyakit. Zina menyebabkan penyakit, diharamkan. Kahwin tak penyakit. Padahal pergaul lagi perempuan juga. Ini rahsia yang ada dalam ajaran Islam. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Perkara yang Allah Ta'ala haram mendatangkan mudarat. Yang halal mendatangkan manfaat. Perkara manusia tak boleh fikir. Itu perkara yang sawabit. Hal syurga, neraka, berkenaan ketuhanan, perkara gaib, manusia tak boleh capai. Ini kita kena rujuk kepada nas Quran dan hadis. Kena terima walaupun akal kita tak boleh capai. Dalam diri manusia pun ada benda yang akal tak boleh capai. Apa lagi di luar daripada diri manusia. Kita kena sedar. Yang kedua, perkara mutaghayyirat yang mengalami perubahan dalam kehidupan manusia. Hukum syariah yang berubah. Antara satu Nabi dengan satu Nabi. Hukum-hukum itu berubah. Bahkan zaman Nabi Muhammad pun ada hukum yang diubah kerana perubahan yang berlaku dalam masyarakat.
situasi dan realiti yang berlaku dalam masyarakat. Sebagai contohnya, hukum Ihya'ul Mawad, meneroka tanah. Di mana Nabi menyebut, man ahya ardan mitatan fahiyalah. Barang siapa yang meneroka tanah yang tak ada milik, automatik jadi milik dia. Walaupun kerajaan tak izin. Ulama mengkaji ini termasuk dalam mutaghayyirat. Hadis yang berkait dengan sebab yang boleh berubah. Zaman Nabi. Nabi hidup di padang pasir di Madinah. Padang pasir yang luas, sayup mata memandang. Kawasan Hijaz. Penduduk tak ramai. Nak buka tanah susah. Tanah berbatu. Manusia tak ramai. Maka dia bebaskan orang buka tanah. Dia akan kelahi sudah keadaan kawal. Jadi hadis ni ditujukan kepada suasana yang tertentu. Maka Abu Hanifah yang hidup di Iraq, kawasan tanah subur, lembah sungai Furat dan Dajlah, penduduk ramai, padat, tanah subur, kalau bebas berkelahi, bergaduh, berebut tanah. Maka hukumnya mesti mendapat keizinan kerajaan. Ini mutaghayyirat, perkara yang berubah. Masalah kerakyatan sebagai contoh hukum Islam kait dengan kerakyatan. Mengikut nasnya yang asal masa Nabi yang boleh jadi ahli zimmah orang bukan Islam ialah penganut agama Kitabi, Yahudi, Kristian dan Majusi. Tak ada Hindu, tak ada Buddha, tak ada Sikh, tak ada penganut agama lain. Kerana dalam masyarakat Arab itu saja yang ada. Jadi bila mazhab Hanafi, dia berkembang di India, berkembang di Afghanistan, berkembang di Asia Tengah. Mazhab Maliki berkembang di utara Afrika. Ada agama-agama lain lagi pula. Sedangkan maqasid syariat mengatakan menyelamatkan manusia, mengislahkan manusia, tidak ada paksaan dalam agama. Dengan sebab itu, ulama-ulama ini mengatakan kerakyatan diluaskan, bukan sahaja ahli kitab dan Majusi, termasuk penganut agama lain. Ini termasuk dalam mutaghayyirat, perkara yang berubah. Hal macam ini tak ada dalam agama Kristian. Agama Yahudi tak ada macam ni. Perkara yang tak ada nas. Yang tak ada nas. Dilihat sebab-sebab yang sama. Contohnya dadah tak ada nas. Oleh kerana Islam mengharamkan arak kerana memabukkan. Dadah memabukkan. Walaupun tak ada dalam Quran. Maka dadah haram juga mengikut hukum Islam. Candu haram mengikut hukum Islam. Kerana ilat dia memabukkan. Ada di situ. Ini termasuk dalam ijtihad yang ada dalam hukum Islam. Yang tak ada dalam agama lain. Agama Kristian, arak terang-terang. Agama kata haram, kata halal balik. Daging babi yang terang kata haram, dia halal kerana babi. Agama dia dah hanyut. Kita Islam ni dia ada konsisten, istiqamah masalah ini. Jadi kita nak jadikan Islam macam Kristian tak boleh. Islam sudah ada asas dia, sudah ada batas sepadan dia. Pokok Islam liberal ni dia nak halalkan benda yang nas. Nak haramkan benda yang nas. Yang sudah ada nas pergi langgar. Contohnya riba. Riba dengan nas diharamkan. Nak halalkan kerana keperluan ekonomi kata dia. Sedangkan dilihat hikmahnya, riba ni tak boleh menyelesaikan masalah ekonomi. Menjadi bebanan yang sangat berat dalam kehidupan manusia. Bukan perkara manusia, termasuk perkara negara. Riba ni membebankan, bukan menolong, tidak. Sebab itu Islam mengharamkan. Hukum persamaan sebagai contoh, keadilan persamaan itu lain. Adil lain, persamaan lain. Adil meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Kena pada tempatnya. Persamaan ni sama rata. Dosa dan pahala sama lelaki perempuan. Itu persamaan. Dosa pahala. Sembahyang 5 waktu, sama lelaki dan perempuan. Sama. 5 waktu. Sembahyang jemaah, lelaki saja. Orang perempuan tidak. Itu lain. Kerana masalah perjumpaan mingguan. Orang perempuan ada hal dia sendiri. Maka, masalah pesaka lain. Orang lelaki sekali ganda. Mengapa? Kerana lelaki ada tanggungjawab keluarga.
Ha? Adik-beradik perempuan yang tak kahwin, yang janda, adik-beradik lelaki yang tanggung dia, yang jaga dia. Sedangkan perempuan ada suami dia ada harta. Lelaki ni tanggung isteri dia lagi, tanggung adik-beradik dia lagi. Dengan sebab itu dalam Islam, pesaka sekali ganda. Ini adil. Adil lain, persamaan lain. Kena faham. Ha? Kita tak boleh nak sama orang yang mampu angkat 100 kg, nak paksa orang yang lemah, tak mampu, nak suruh angkat 100 kg. Tak boleh di atas nama persamaan. Mesti diukur dengan kemampuan dia. Ha? Kita kena sedar. Saya kasut, saya 8, saya 9. Nak pakai saya sama, tak boleh. Kena kaki berbeza. Ini kena sedar. Di sana ada persamaan, ada keadilan. Ini perkara yang berbeza, kita kena sedar. Pupuk liberal ni nak sama belaka. Nak sama belaka. Bukan dia tak mampu pun dalam masalah wanita. Mana ada negara Eropah yang sama kementerian lelaki perempuan. Dia tak mampu nak buat. Tak mampu pun. Tak mampu nak buat begitu. Sebab nak langgar fitrah manusia, tidak boleh. Jadi tinggal rumah, tinggal apa, tak boleh jadi. Dia terhad. Jadi cakap sajalah. Tapi nak lawan arus ciptaan Allah, tidak boleh. Perlu diketahui bahawa Islam daripada Allah yang Maha Mengetahui lagi bijaksana adalah paling sempurna dengan kejadian manusia. Menetapkan petunjuknya dalam perkara yang tidak mampu dicapai oleh akal manusia. Dengan nah yang nyata daripada kitab yang diwahyukan dan Rasul yang dipilih dan dikawal segala tindak tanduk dan langkahnya untuk menjadi teladan kepada seluruh manusia dalam perkara yang dicapai oleh kemampuan manusia dan pengalamannya, diizinkan secara ijtihad. Ijtihad ni ialah mengkaji untuk menentukan hukum dalam perkara yang tak ada nas atau nas yang umum. Yang tak ada nas, banyak tak ada nas, benda-benda baru tak ada nas. Benda yang baru datang, baru muncul, macam internet, macam apa tak ada nas tu. Mana ada nas? Tetapi ada batasan badan. Yang mengkhoyarkan, yang melegakan, diharamkan. Bukan saja internet lain pun sama. Jadi nas yang umum itu ada. Jadi perkara diizinkan ijtihad dengan syarat kemampuan dan ketajaman akal dan pengalaman kepada mereka yang mempunyai kemampuannya, orang yang ada kemampuan untuk berijtihad. Sehingga tidak sesak dan hanyut. Jangan semua orang boleh ijtihad mereka, tidak boleh. Mesti orang yang ada kemampuan ilmu untuk berijtihad, untuk membuat kajian. Islam menetapkan konsep kepada manusia dengan ikatan akidah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kejayaan dakwah dan penerusan risalah. Rasulullah SAW telah berjaya membina asas yang teguh dengan iman dalam kalangan segelintir bangsawan dan golongan kaya di Mekah dan kalangan terbesar mustadhafin yang lemah, yang tertindas, yang yakin kepada Islam menjadi pelindung dan seterusnya penyelamat seluruh perjalanan manusia dari dunia sehingga akhirat. Seterusnya melahirkan golongan muhajirin dan ansar yang hanya taat kepada Allah dan Rasulnya dan tidak tunduk kepada sesiapa selain Allah, tidak tunduk kepada sesiapa selain Allah dalam melangsungkan risalah walaupun menghadapi cabaran yang datang dari seluruh penjuru dunia. Nabi telah berjaya menetapkan satu asas yang kuat, mewujudkan satu jamaah yang kuat untuk melaksanakan risalah, menyampaikan ajaran Allah Ta'ala dengan melahirkan kumpulan yang terdiri daripada golongan bangsawan segelintir saja yang sanggup bersama dengan Islam mengorbankan harta benda, asal di Mekah seperti Abu Bakar, seperti Osman, Abdurrahman bin Auf dan lain-lain. Kerana orang yang bangsawan ni sayang pangkat, sayang harta, nak ikut Islam. Jadi orang yang ikut Islam, orang bangsawan ni orang yang sungguhlah yakin, yang tak mabuk dengan kekayaan dunia.
Yang kedua, kalangan mustad'afin yang tertindas. Ini paling ramai. Yang tertindas ni memanglah dia cari pelindung. Bila ada ajaran baru, dia anggap melindungi dia, dia ikut. Ini dua kumpulan. Kumpulan bangsawan dan kumpulan mustad'afin yang lemah. Kemudian golongan muhajirin dan ansar. Muhajirin ialah mereka yang asal daripada Mekah dan lain-lain. Ansar ialah penduduk Madinah yang bersedia menerima Islam. Muhajirin ialah mereka yang sudah Islam daripada awal. Selama 12 tahun dibelasah, dizalimi, diunyanya. Yang bangsawan disekat perniagaannya, dia sekat kehidupannya, perjalanan pengurusannya. Yang bangsawan ini tak berdali bersama dengan Nabi juga, ikut Islam. Orang yang beriman sungguh. Orang yang lemah pula ditindas, terus ikut Nabi juga. Ini generasi muhajirin. Kemudian Nabi mencari kumpulan yang sanggup menyerahkan tanah air dia untuk ditegakkan negara. Maka jumpa orang Madinah yang sanggup serahkan tanah air dia jadi tapak perkerajaan Islam, sanggup mempertahankan Islam, menerima Nabi menjadi rasul dan pemimpin. Nabi ni orang luar, bukan orang Madinah. Kalau semangat negeri Madinah, apalah si orang luar jadi ketua. Ini tidak, kerana percaya dia adalah Nabi, adalah rasul. Bahkan berpanjangan. Bila Abu Bakar jadi khalifah, Abu Bakar bukan orang Madinah, orang luar. Umar bukan orang Madinah, orang luar. Kerana dia dianggap sebagai tokoh untuk membawa Islam. Ini yang iman sungguh ni. Tidak ada semangat kebangsaan, tidak ada semangat kenegerian, tidak ada semangat harta, tak ada semangat pangkat, semangat untuk menegakkan Islam. Allah Taala sebut dalam Quran, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Dan orang-orang yang beriman yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, iaitulah kalangan muhajirin. Nabi suruh berhijrah ke Madinah. Yang ada harta, ada kedai, ada perniagaan di Mekah. Nabi kata, kena pergi ke Madinah. Pergi ke Madinah, tinggal perniagaan. Tinggal keluarga sementara waktu. Kerana tegakkan negara, kena pergi ke Madinah. Allah menjanjikan kemenangan. Percaya Nabi berjanji. Ini janji Allah, percaya. Janji dunia percaya, janji akhirat apa percaya. Mereka sanggup tinggal. Suhaib Rumi sebagai contoh. Bila dia nak berhijrah, dia dikejar oleh musuh orang musyrikin. Dia seorang pemanah yang handal. Masyhur dalam kitab tafsir cerita ni. Dia naik atas bukit. Dia pegang panah. Beri amaran. Siapa yang serang, dia akan panah. Kamu tahu aku ni pandai mana. Lalu mereka kata, Suhaib, mu ada harta di Mekah. Mu suruh harta kamu berdekat ni. Kalau kamu suruh harta kamu pada kami, kami lepas. Boleh pergi. Suhaib kata, sila ambillah harta aku, tak apa. Suruh harta. Tuan suruh ayat. Wa minan nas man yashnabtu amratillah. Wa minan nas man wa minan nas man yashnabtu amratillah. Wa minan nas man di kalangan manusia itu ada orang yang sanggup menyerahkan harta dia kerana mencari keridaan Allah. Suhaib Rumi radhiyallahu anhu. Ini orang yang kaya, Abu Bakar, Umar, Uthman dan lain-lain. Ini adalah hartawan, orang kaya, bangsawan. Sanggup tinggal Mekah pergi Madinah, belum tentu lagi baru nak buat. Orang yang lemah tu lemah dah. Ikut, tak tahu. Perjalanan sangat susah, sanggup pergi. Orang Madinah pula sanggup serah negara dia, serah diri dia mempertahankan Islam. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka lah orang beriman yang sebenar, Tuhan kata. Lahum maghfiratun, bagi mereka keampunan, wa rizqun karim, dan rezeki yang sangat mulia. Lepas tu Islam menang, harta melimpah ruah. Sehingga sampai zaman Khulafa' Rasyidin, zaman Sayyidina Umar, zaman Umar bin Abdul Aziz, harta lebih, tak cukup orang nak terima.
Zakat 8 bahagian tu bagi habis. Ada lagi bahagian zakat. Habis dah bagi. Siapa habis tu berlaku. Hanya kehebatan. Rizqun karim. Rezeki yang mulia. Ini Allah Ta'ala bagi rezeki. Mereka percaya. Jadi mereka ini kena yakin. Allah Ta'ala wafatkan Nabi setelah adanya kumpulan ini. Yang boleh menyambung kerja Islam. Dan kumpulan ini akan ada sehingga hari kiamat. Oh, tak ada ramal dulu sekarang ni, tak ada dah. Itu tak betul. Dalam Quran Tuhan sebut akan ada. Lagi dunia dok kiamat, kecuali bila nak kiamat Tuhan angkatkan Quran. Tak ada orang Islam langsung. Selagi tak sampai masa kiamat, akan ada Islam ni. Mempertahankan Islam. Akan ada kumpulan ini. Akan ada. Start daripada Muhajirin Ansar, seterusnya ada. La ta'ifatun alal haqqi qa'imin. Akan tetap ada kalangan umat aku yang tegak di atas kebenaran. Nabi kata akan ada. Sehingga hari kiamat. Bila berlaku kiamat, tak ada orang Islam. Baru dah. Itu urusan Tuhan, bukan urusan kita tu. Jangan kata nak kiamat dah, kita duduk saja. Dah, itu tak betul. Itu salah. Nak kiamat, bila kiamat ni itu urusan Tuhan. Urusan kita ialah menegakkan Islam. Selagi ada kumpulan ni, kita bersama kumpulan ini. Rasulullah SAW telah berjaya memikul tanggungjawab sebagai Nabi akhir zaman. Bermula dengan membangun manusia yang akan membangun dunia dengan acuan Allah. Memungkinkan makhluk ini melaksanakan tugasnya yang sebenar di bumi Allah. Kejayaan melalui jihad yang penuh pengorbanan yang hanya mampu ditanggung oleh mereka yang dipilih oleh Allah. Rasulullah SAW telah berjaya melahirkan golongan pilihan ini sehingga berjaya mengajar manusia menjadi insan sebenar yang hanya mengabdikan diri kepada Allah dan mencapai kemerdekaan yang sebenar untuk melaksanakan tugas dengan adil bagi memakmurkan bumi Allah, untuk mengendalikan manusia yang bertugas di atasnya, memanfaatkan segala makhluk yang ada di kelilingnya dengan betul dan amanah secara khilafah mentadbir bumi yang sama sekali tidak mencabar Tuhan yang sebenar pencipta alam ini dan kepadanya dikembalikan segala urusan. Rasulullah SAW berjaya membentuk generasi. Bukan sahaja membawa ajaran Islam, bahkan memimpin dunia. Memimpin dunia. Lepas Nabi mati, Abu Bakar berjaya memadamkan murtad. Kemudian Khalifah Sayyidina Umar jatuh kuasa besar Parsi dan Rom. Disaksikan bagaimana generasi awal yang keluar padang pasir yang kering kontang telah berjaya memakmurkan dunia. Memakmurkan dunia. Mereka ambil ilmu Parsi, ilmu Rom, ilmu India, ilmu Cina. Ilmu yang bermanfaat. Dia ambil ilmu-ilmu ni, dimasukkan ruh Islam di dalamnya. Maka lahirlah ilmu pertanian, ilmu perubatan, ilmu astronomi, macam-macam jenis ilmu. Ilmu dunia. Yang digunakan untuk memakmurkan bumi mengikut perintah Allah Ta'ala. Makanan yang halal, kesihatan manusia yang baik, keamanan. Kita menyaksikan bagaimana kebijaksanaan mereka nak hidupkan satu-satu kawasan. Dengan mereka buat musafir khanah. Musafir khanah ni tempat orang musafir singgah, hotel percuma. Melalui wakaf, dia buat hotel percuma. Setiap orang musafir singgah di situ. Kerana percuma. Bila singgah di situ ada orang jual. Ada pasar. Bila ada pasar, ada pertanian. Ada pertanian, ada ternakan. Ada perniagaan, jadi bandar besar. Keliling daripada musafir khanah, macam Qahirah, macam Baghdad, macam Mosul di Iraq. Mosul ni ialah bandar yang menyampaikan ke daerah-daerah lain. Mosul. Itu kehebatan. Kemudian ada zakat pula. Ada wakaf pula. Ada cukai pula. Macam-macam. Dan orang Islam yang pertama, bila ramai orang ada sakit kena ada hospital. Kena ada tabib. Panggil doktor dulu tabib. Ada hospital.
Orang Islam yang pertama buat ward sakit. Orang Islam yang pertama ada hospital gila, hospital sakit mental. Orang Islam yang pertama, macam-macam. Semua orang pertama, orang Islam yang pertama buat. Orang Islam dulu. Ini kehebatan. Ilmu daripada China, daripada India, Greek, daripada Rom, diambil oleh orang Islam, maka dicipta tamadun Islam. Tamadun Islam yang hebat dalam skala ilmu. Sehingga orang Barat dalam keadaan mundur belajar dengan orang Islam. Tapi sayangnya orang Barat ni dia ambil ilmu dunia, tak ambil agama. Dia ambil ilmu dunia saja, agama dia tak ambil. Maka dunia yang tidak ada panduan agama. Buat senjata untuk bunuh manusia lebih ganas daripada binatang lagi. Bukan untuk mempertahankan, untuk keamanan. Buat obat jadi khoya. Mula-mula buat obat. Orang Islam guna candu untuk buat obat, guna dadah untuk buat obat. Ni dok jadi melarat, guna untuk nak hilang pusing. Jadi melarat, jadi itu. Ini kerana tidak ada panduan halal dan haram. Tamadun Barat yang memusnahkan kerana terpisah daripada agama. Jadi Nabi telah berjaya mencipta manusia yang bukan sahaja membawa agama untuk beribadat, termasuklah untuk memakmurkan dunia. Khilafah, memakmurkan dunia dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Hasan Nadawi tulis sebuah buku, Madza khasara al-Islam bin hitat al-muslimin. Apakah kerugian dunia dengan kemunduran orang Islam? Bila orang Islam ditinggal, orang Islam mundur, dunia pun jadi selalu. Orang Islam tak memimpin lagi. Barat ambil tamadun yang tak ada hidayah, merosakkan. Bumi Mekah yang dibuka oleh Ibrahim AS dengan meletakkan zuriat dan membina Kaabah yang menjadi kiblat sudah berhasil mengikut agenda Allah. Generasi yang membawa ubur hidayah Allah untuk manusia akhir zaman sudah dibentuk. Nabi akhir zaman akan dipanggil ke alam baqa. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul selepas ini. Tidak ada lagi kitab wahyu selepas Al-Quran. Tetapi risalah kenabian, kerasulan dan wahyu boleh dilangsungkan oleh umat yang akan bertali arus. Sehingga Allah menamakan riwayat alam ini dengan kiamat besar. Allah Ta'ala pilih Mekah. Bumi yang kering kontang. Allah Ta'ala perintah Ibrahim bawa anak dia Ismail dengan ibu Ismail Hajar tinggal di Mekah. Tak ada manusia langsung. Tak ada air. Air pun tak ada. Macam mana? Ibrahim diuji oleh Allah Ta'ala dengan keimanan. Allah Ta'ala perintah, wahai Ibrahim, meletak anak isterimu di sini. Letak di bumi ini. Ibrahim tak tanya mana airnya, mana pasarnya, mana kedainya, nak makan mana, tak tanya. Allah Ta'ala suruh letak situ. Allah Ta'ala mesti jamin. Jangan bimbang. Hajar pula, bila Ibrahim nak tinggal dia dua beranak, tanya, adakah Allah suruh? Ibrahim kata Allah suruh. Kalau Allah suruh tak apalah. Terima. Daripada Hajar dan Ismail ni lahirnya Quraisy. Li'ila fi rihlati ash-shita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Menjadi kelaziman orang Quraisy, mereka musafir di waktu musim panas, musim sejuk. Musim panas, rihlat ash-shita', musim sejuk, mereka pergi ke Yaman. Yaman ni negeri yang panas, musim sejuk, jadi sederhana. Kemudian as-sayf, sayf ni musim panas, pergi ke Syam. Syam ni negeri yang sejuk, musim panas, jadi sederhana. Syam adalah pelabuhan kepada negeri-negeri barat. Bawa barang situ. Yaman pelabuhan negeri timur, China, Parsi dan lain duduk situ. Jadi orang Mekah yang tak ada makanan ni sepatutnya carilah. Musim panas pergi ke Yaman, musim sejuk pergi ke Syam. Jadi barang Yaman bawa ke Mekah, bawa ke Syam. Tukar dengan barang Syam pula, bawa ke Mekah, bawa ke Yaman. Jadi tukar barang timur barat. Mekah jadi perantara timur dan barat. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ.
Falya'budu rabb hadzal bait, sembahlah Tuhan punya rumah ini, Kaabah. Ini ibadat. Tak boleh tinggal Tuhan. Tuhan at'amahum min ju', yang memberi makan pada mereka sehingga mereka tak lapar. Ini ekonomi. Wa amanahum min khauf, aman daripada ketakutan. Ini politik. Jadi nuktahnya ialah Mekah menjadi pusat untuk beribadat, pusat untuk ekonomi, dan pusat untuk politik. Negeri yang kering, tak ada hasil. Ini lahirnya Quraisy. Quraisy ni kalau terjemah dalam bahasa Melayu, ikan jerung. Orang pada pasir mana tahu ikan jerung? Ikan jerung ni sejenis ikan yang besar, ganas dalam laut, yang gagah perkasa. Orang Quraisy tak tahu nama Quraisy ni, nama adalah ikan jerung makna dia. Orang pada pasir, dia pelik. Tuhan beri dengan hikmat yang besar. Quraisy inilah yang membawa ubur Islam yang Tuhan pilih, kemudian barulah tarik kaum-kaum lain bersama dengan Islam yang membina kekuatan untuk membawa Islam sehingga hari kiamat. Maka Allah Ta'ala nak tamatkan kerasulan dengan Nabi Muhammad SAW. Tak ada lagi Rasul lepas Muhammad. Lepas ni dunia nak kiamat. Kerana Allah Ta'ala beri kemajuan pada manusia di akhir zaman ni sehingga boleh mencipta alat-alat perhubungan, alat-alat transport yang cepat. Tak macam zaman dulu lagi. Nak pergi antara satu benua dengan benua dalam masa cepat saja boleh sampai. Maklumat boleh cukup seorang Rasul saja untuk akhir zaman. Untuk seluruh manusia, kerana Tuhan beri kemudahan ilmu pada mereka, kemuncak kepada manusia di atas muka bumi. Lepas ni dunia akan kiamat. Jadi sebelum kiamat ni dilahirkan Nabi akhir zaman, dan Nabi Muhammad disebut dalam Taurat, disebut dalam Injil, disebut dalam kitab-kitab agama lain. Semua agama ada sebut tentang kelahiran Nabi akhir zaman. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Ulaika jazaohum anna 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Khalidina fiha. لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحد ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به Ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Maksudnya, bagaimana Allah akan memberi petunjuk hidayah kepada suatu kaum yang kufur ingkar sesudah mereka beriman, dan juga sesudah mereka menyaksikan bahawa Rasulullah Nabi Muhammad itu adalah benar. Dan telah datang pula kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas, nyata. Dan ingatlah Allah tidak akan memberikan petunjuk hidayahnya kepada kaum yang zalim. Mereka itu balasannya ialah bahawa mereka ditimpakan oleh laknat Allah dan malaikatnya, serta sekalian orang-orang yang beriman. Mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan azab seksa daripada mereka. Dan mereka pula tidak diberi tempoh atau perhatian. Kecuali orang yang bertaubat sesudah kufur dan ingkar itu, serta membaiki keburukan mereka. Maka sesungguhnya Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Sesungguhnya orang-orang yang kufur sesudah mereka beriman, kemudian mereka bertambah kufur lagi, tidak sekali-kali akan diterima taubat mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Sesungguhnya orang-orang yang kafir lalu mati sedang mereka tetap kafir, maka tidak sekali-kali akan diterima dari seseorang di atas mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus dirinya dengan emas yang sebanyak itu. Mereka itu akan mendapat azab seksa yang tidak terperi sakitnya.
Dan mereka pula tidak akan beroleh seorang penolong pun. Setelah dinyatakan ayat yang terdahulu, وَمَنْ يَتَغَيَّرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْأَرْضِ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا. Barang siapa yang menuntut, yang mencari berpegang lain pada Islam sebagai agama, فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, tak akan diterima. وَهُوَ فِي الْأَرْضِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, di akhirat termasuk kalangan yang rugi. Dinyatakan betapa Nabi yang bawa Islam ni disebut dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, dalam kitab agama-agama lain. Kerana kebanyakan agama-agama ni ada asas, agama samawi. Diselewengkan. Contohnya agama Hindu. Ada sejarah mengatakan agama Hindu ni asalnya daripada agama Tauhid, agama Ibrahim. Sebab itu dalam ada perkataan Brahma. Brahma ni Ibrahim. Mereka anggap Brahma ni Tuhan. Ibrahim ni Nabi, bukan Tuhan. Brahma. Bahkan orang Hindu buat patung Brahma di kuil dia. Ada patung Brahma. Cuma dia anggap Brahma ni Tuhan. Brahma bukan. Ibrahim adalah Nabi. Allah Ta'ala satu saja. Mereka percaya Tuhan yang satu. Cuma mereka letak malaikat juga Tuhan, Nabi-Nabi juga Tuhan. Kemudian jadi hanyut. Itu agama Buddha, agama yang lahir kemudian daripadanya. Hindu dulu pada Buddha lagi. Dia asal daripada Hindu jadi Buddha. Dengan sebab itulah, semua kitab-kitab agama ni menyebut akan Tuhan pemimpin penyelamat. Semua kitab. Kitab Weda, Hindu. Kitab agama Buddha, kitab Majusi, bukan kitab agama lain. Bukan sahaja Taurat dan Injil. Dengan sebab itu, ada sami-sami yang masuk Islam. Kerana baca ni. Padri yang masuk Islam, baca. Kerana mencari kebenaran. Tiba-tiba ada yang tahu tapi tak masuk Islam. Ini yang Tuhan mereka. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasul haqq wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Bagaimana Allah memberi hidayah terhadap kaum yang kafir setelah mereka beriman. Setelah mereka tahu tentang Muhammad SAW. Tahu tentang Tuhan yang satu. Tahu tentang Islam ni agama asal. Wa syahidu anna ar-rasul haqqun. Mereka menyaksikan Rasul itu benar. Muhammad itu benar. Termasuklah pemimpin Mekah. Tahu Muhammad ni Al-Amin, yang amanah. Muhammad yang benar, tak pernah bohong. Bahkan masa Nabi nak berhijrah, barang simpanan dia lagi dengan Nabi. Terdapat puak-puak kafir ni, simpan barang rumah Nabi. Dia percaya Nabi tak buat lari barang. Tak tipu. Dia percaya Muhammad adalah benar. Wa syahidu anna rasul haqqun wa ja'ahumul bayyinat, dan telah datang kepada mereka keterangan mukjizat. Antara Quran yang tak direka oleh siapa pun. Quran ni kitab Allah sungguh-sungguh. Termasuklah mukjizat yang lain, keterangan yang lain. Bahkan tak berani berhujah dengan Islam ni. Takut nak berhujah dengan Islam. Kalau berhujah mesti Islam boleh menang. Takut. Mereka tahu kebenaran. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak memberi hidayah pada kaum yang zalim. Cerdik macam mana pun tak dapat hidayah. Pandang tak dapat hidayah. Petunjuk. Hidayah ni petunjuk lah. Di sinilah perlunya petunjuk. Kita disuruh tiap-tiap rakaat ihdinas siratal mustaqim. Minta Tuhan bertunjuk. Kerana kita takut. Kita tak dapat hidayah. Hidayah hilang. Kerana sebab kita menyombong. Kita takabur. Kita berasa kita bijak sangat. Macam iblis lah. Iblis tu tengok syurga, tengok neraka. Boleh berdialog dengan Tuhan. Tapi lawan Tuhan. Kenapa? Aba wastakbara. Kerana enggan dan sombong. Dia berasa dia lebih pada Adam. Kerana ada sombong je. Bila ada penyakit sombong ni, tak menerima kebenaran. Itu perangai.
Kalau orang tu menyombong, tak dapat hidayah. Orang tu berasa dia cerdik sangat, tak dapat hidayah. Dia pandai dah lalu. Dia ni cerdik, dia bijak, jagalah. Putus daripada hidayah. Di sini hidayah sangat penting. Orang yang tahu kebenaran, tahu Muhammad, tahu keterangan, tak ikut Islam, zalim. Ulaika jazaohum anna alaihim la'natullah. Mereka itu mendapat balasan laknat Allah, kutukan Allah. Wal malaikah, dan para malaikat, makhluk yang mulia yang tak derhaka pada Allah. Wan nasi ajma'in, dan manusia seluruhnya. Manusia yang baik akan melaknat. Manusia yang baik, bukan manusia jahat, manusia yang baik melaknat dia, mengutuk mereka. Mengutuk mereka kerana mereka menolak kebenaran. Khalidina fiha, mereka kekal selama-lamanya. Dikutuk dan laknat. La yukhaffafu anhumul adab wa la hum yunzarun. Tak diringankan daripada mereka akan azab. Tak diringan daripada mereka akan azab. Tak diringan daripada azab. Dalam neraka diazab, dalam tak diringankan, dan tak ditunggu, tak ditangguh terus dalam keadaan azab. Tak ditangguh azab itu. Wala hum yunzarun illa alladhina tabu min ba'd dhalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Malaikat orang yang bertaubat selepas itu dan melakukan islah, buat baik, baiki semula. Fa innallaha ghafurur rahim, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Disebut ada seorang bermula Islam di Madinah, daripada orang Madinah. Lepas tu dia murtad, tinggal Nabi ke Mekah. Lepas tu sesat kerana dia fikir-fikir balik dia ni silap tinggal Nabi. Lain tak tolong, dia tanya orang, kalau aku jumpa Nabi, Nabi terima balik tak aku ni? Aku ni dah masuk Islam lagi, dah tahu dah Islam ni betul. Sebab orang Madinah, dia dengar orang Yahudi bercakap tentang Islam, tentang Muhammad. Tiba-tiba lama sangat Islam ni nak menang, dia tak tahan, lari. Lepas tu mikir balik. Sesat. Allah Ta'ala turunkan ayat ini. Turunkan ayat ini, Tuhan terima taubatmu. Dan dia balik berjumpa dengan Nabi, menghadap Nabi, dan dia bertaubat, mendapat keampunan daripada Allah Ta'ala. Pintu taubat tak tertutup selagi nyawa belum sampai ke halqum. Bila nyawa sampai ke halqum, tutup pintu taubat. Ataupun matahari naik arah barat. Matahari naik belah barat, tak nak biasa dah, pusing. Dunia akan kiamat bila masa tu nak bertaubat, tak terima dah taubat, tutup. Selagi nyawa belum sampai ke halqum, selagi matahari belum naik arah barat, dosa banyak mana pun Tuhan ampun. Disebut dalam hadis-hadis yang banyak, wahai hamba-Ku, kalau kamu datang pada aku sepenuh langit, bumi sampai rapat ke langit, dosa. Mu datang pada aku untuk bertaubat, aku terima taubatmu. Tuhan kata. Ini keampunan Allah Ta'ala. Jangan putus asa daripada taubat Allah Ta'ala. Disebut dalam hadis bagaimana orang bunuh 100 orang. Sesat di atas perbuatan dia, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Bagaimana pelacur Bani Israel bertaubat pada Allah Ta'ala dan kata berapa kali dia berzina, Tuhan ampun dosa dia. Selagi nyawa belum sampai ke halqum, selagi matahari belum naik arah barat, Tuhan terima taubat. Itulah orang yang murtad, dia masuk Islam semula, dia bertaubat, dia baiki semula. Kalau zaman Nabi dulu, lepas Nabi wafat tu ada orang murtad, dia balas balik, dia berjuang Islam sampai mati dia. Nak tebuh kerana dia murtad itu. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim. Sesungguhnya orang yang kafir setelah beriman. Setelah beriman, dia tinggal Islam. Dia kafir. Summardadu kufran, bertambah kufur, jahat. Dah lah tinggal Islam, makin jahat pula. Biasa gitulah. Banyak kan begitulah. Kalau dah tinggal Islam ni, jahat pada hak kafir dia tu. Dia kata dia begitu. Lan tuqbala taubatuhum, tidak diterima taubat mereka. Wa ulaika humud dhalun, mereka itulah orang-orang yang sesat. Sangat sesat mereka ni. Hak yang dah lah
Islam, murtad, lepas tu jadi lebih jahat pada orang kafir biasa. Tuhan kata, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang yang kafir, wa matu, dan mati, wa hum kuffar, dalam keadaan kafir. Dia mati dalam keadaan kafir, tak bertaubat. Falan yuqbala min ahadihim mil'ul azhaban. Tidak akan diterima seseorang pun dari mereka, walaupun emas penuh bumi, walau tadabih, kalau mereka tebuh diri. Tebuh dengan emas penuh bumi, Tuhan tak terima dah hari kiamat. Disebut dalam hadis, dia soal, adakah mu sanggup nak tebuh emas penuh bumi? Sanggup nak emas penuh bumi kalau ada emas penuh bumi. Tuhan kata, aku suruh memudah lagi. Masa dunia tu mudah terima. Aku suruh tu mentauhidkan Allah, menolak syirik, itu saja, bukan payah sangat. Mutolak, mudah je. Lebih mudah daripada emas, cari emas penuh bumi. Percaya pada Allah Ta'ala, ni lebih mudah. Tapi lawan Allah Ta'ala juga. Dengan sebab itu, dibalas pada hari kiamat, hak yang mati kafir ni, tak boleh tebuh diri walaupun emas penuh bumi. Kalau ada iman walaupun sedikit, boleh syafaat. Selamat, masuk neraka pun boleh syafaat. Orang yang mati dengan kafir, tak ada iman langsung, tak boleh tebuh diri. Menunjukkan bahawa mereka yang mati kafir kekal dalam neraka. Ini nas. Sebabnya ada perbahasan. Ada pula guna hukum akal. Tuhan boleh ampun orang kafir, boleh dalam syurga. Tuhan kan? Kepada dia, memanglah hak Tuhan nak ubah perang dalam syurga pun boleh. Tapi ayat-ayat Quran mengatakan, hak jenis kafir lagu ni, tebuh emas penuh bumi pun tak boleh. Tuhan kata. Tuhan sebut begitu. Tuhan tak mungkin janji. Jangan main-main. Ulaika lahum azabun alim, bagi mereka azab yang sangat pedih. Wa ma lahum min nasirin, mereka tidak dapat penolong. Tak ada penolong bagi mereka pada hari kiamat. Yang boleh melindung daripada api neraka tak ada lagi. Yang boleh tolong hari kiamat Allah Ta'ala saja. Dah dia tak percaya pada Allah, macam mana Tuhan nak tolong dia? Maka kekal dia dalam keadaan dilaknat dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu alam.